Yeah. 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 Bangun. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Okey, boleh duduk. Okey, semua sihat? Alhamdulillah. Jadi okey, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak tunjuk dua keping gambar dan kamu boleh bagi tahu Ustaz apa yang ada di gambar ni. Okey, boleh? Apa gambar yang Ustaz pegang ni? Lagi? Situasi apa ni? Okey, betul. Jadi gambar ni ada berkaitan dengan topik yang kita nak belajar pada hari ini. Boleh teka tak topik apa yang kita nak belajar hari ini? Okey, betul. Jadi Ustaz nak tanya, siapa kat sini yang pernah solat jenazah? Pernah solat jenazah? Tak pernah? Naufal pernah? Tak pernah. Okey, tak apa. Jadi hari ini kita nak belajar buka muka surat, buku teks 125. Semua ada buku teks? Ya. Okey, baik. Okey, sebelum kita tahu apa itu pengurusan jenazah, kita kena tahu dahulu maksud pengurusan jenazah. Okey, maksud pengurusan jenazah iaitu menguruskan jenazah dengan cara tertentu mengikut ketetapan syarak. Okey, apa maksud cara tertentu tu? Saya boleh bagi tahu Ustaz? Cara tertentu mengikut ketetapan syarak. Seperti kita tahu, cara untuk menguruskan jenazah, kita ada memandikan jenazah, mandi dulu, mandikan jenazah, solat jenazah dan kebumikan jenazah. Itu cara-cara dia. Cara itulah yang ada di dalam agama Islam kita. Itulah maksudnya ketetapan syarak. Syarak itu agama Islam kita. Boleh faham? Okey, seterusnya kita kena tahu apa hukum menguruskan jenazah ni? Apa hukum dia? Betul, fardu kifayah. Siapa tahu apa maksud fardu kifayah? Siapa boleh tahu Ustaz? Okey, betul. Fardu kifayah ni hanya sekelompok sahaja yang wajib melakukan ibadah tu dan yang lain terlepas. Bahasa mudahnya fardu kifayah ni orang lain buat, kita tak payah. Tu fardu kifayah. Macam tu. Seterusnya kita kena tahu dalil nakli. Kita masuk kepada dalil nakli. Siapa boleh tolong Ustaz untuk baca dalil riwayat Ibnu Majah? Syarif boleh? Baca. Baca ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Lau miti qabli fakuntu alayki fa wassaltuki wa kafantuki wa sallaitu alayki wa dafantuki." Maksudnya, sekiranya kamu mati sebelumku, maka aku yang akan memandikanmu, mengapankanmu, mensolatkanmu dan menguburkanmu. Okey, baik. Boleh duduk. Okey, dalil ni lah yang mewajibkan kita untuk mengikut 4 cara tadi. Yang pertama apa tadi? Okey, lagi? Kafan dulu. Ya, kafan, lepas tu solat, lepas tu baru ke bumi. Jadi berdasarkan dalil ni lah Nabi kata apa? Nabi kata kepada isteri dia, kata kalaulah Siti Aisyah ni dia wafat sebelumku, aku sendiri akan mandi, kafan, solatkan kamu dan mengebumikan kamu. Okey, boleh. Okey, untuk dalil nakli yang kedua daripada Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ilbasu min thiyabikum bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Daripada riwayat Tirmizi. Siapa boleh tolong ustaz baca maksud daripada hadis ni? Boleh? Pakailah pakaian berwarna putih, kerana pakaian berwarna putih itu adalah sebaik-baik pakaian kamu, dan kafankanlah orang mati dalam kalangan kamu dengan kain putih. Okey, baik. Okey, baik. Hadis ni nak bagi tahu kita tentang kain kafan. Mesti awak semua tertanya, ustaz, tak boleh ke kita nak kafan jenazah dengan kain hitam? Bau hipster sikit kan? Jadi dalil ni yang bagi tahu kita, pakailah pakaian yang berwarna putih, kerana pakaian yang putih itu adalah sebaik-baik pakaian kamu, dan kafankanlah orang mati dalam kalangan kamu dengan kain putih. Jadi berdasarkan dalil ni lah, kafan tu kain putih. Boleh faham? Boleh. Okey, seterusnya kita pergi kepada tindakan ketika kita menghadapi orang yang sedang nazak. Siapa kat sini yang pernah melawat ataupun pergi tengok orang yang sedang sakit, nazak? Siapa pernah tengok? Pernah Jadi apa tindakan kita? Apa tindakan kita sebagai orang yang sihat? Jadi yang pertama, kita perlu diajarkan kalimah la ilaha illallah dengan cara yang paling lembut. Okey, sebab apa kita kena ajarkan kalimah la ilaha illallah? Siapa tahu? Syarif tahu? Sebab apa kita kena ajar kepada orang yang sedang nazak tu kalimah la ilaha illallah? Okey, tak apa. Diajarkan kalimah kepada orang yang sakit ini dengan kalimah la ilaha illallah ni, ada dalil dia juga. Ada dalil dia juga. Nabi kata daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, dia kata, Nabi kata, man kana akhiran kalimihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nabi kata, siapa yang di akhir hayatnya, di akhir nafasnya, dia dapat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, masuk syurga. Sebab itulah kita, bila kita tengok orang nazak, kita bisik la ilaha illallah. Kita kata gitu tak? Sebab biar dia tu boleh sebut perkataan itu. Sebab Nabi janji ni, Allah janji, siapa boleh sebut kalimah tu boleh masuk syurga. Gitu. Jangan pula kita kata, weh ngucap. Tak boleh gitu. Sebab orang sedang nazak ni, fikiran dia memang tengah gelisah, resah. Sebab dia tahu dia nak meninggal ni tak. Okey. Yang kedua pula, kita kena mengingatkan kepada pesakit itu agar bersangka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita kena ayat ke pesakit itu supaya dia bersangka baik. Sebab orang yang tengah nazak ni memang fikiran dia memang tengah gelisah, tengah resah. Dia tak boleh nak fikir. Dia akan kata, Allah uji aku ni sebab Allah benci aku ke? Dia akan bersoal benda tu. Jadi kita sebagai orang yang sihat ni, orang yang sihat lah. Jadi kita kena ayat dia, sangka baiklah. Mungkin penyakit yang Allah bagi ni, mungkin sakit yang Allah bagi ni untuk hapus dosa sebelum pada berjumpa dengan dia. Gitu. Okey, yang ketiga iaitu dibacakan surah Yasin di sisinya. Okey, ini biasa tak? Biasa yang kita tengok orang sakit, kita tengok orang yang tengah nazak, kita akan baca Yasin dia. Sebab itulah, sebabnya kita nak jenazah tu ataupun orang yang sakit tu rasa tenang dengan baca Yasin kita. Okey, boleh setakat ni faham? Okey. Seterusnya kita masuk kepada tindakan awal terhadap jenazah. Okey, orang yang sakit tadi yang kita melawat tu, dia meninggal dah. Dia meninggal dah. Jadi, apa tindakan awal yang kita kena buat kepada orang yang baru meninggal tu? Okey, yang pertama, kita kena menutup kedua-dua mata jenazah. Biasa kita tengok orang baru yang meninggal ni, mata dia terbuka. Biasa dia akan tengok ke atas. Benda ni ada dalam kisah Nabi ni. Ada boleh baca kat tepi ni dalam buku teks. Dia kata apa? Daripada Ummu Salmah berkata, Rasulullah menziarahi Ibu Salamah yang telah meninggal dunia. Matanya terbuka. Lalu Rasulullah menutupkan mata Abu Salmah. Rasulullah bersabda, "Innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar." Maksud dia, sesungguhnya apabila ruh itu dicabut, mata akan memandangnya. Jadi bila ruh keluar tu, mata ni akan tengok ruh kita. Sebab itulah mata dia tengok ke atas.
Jadi sebabkan itulah kita kena tutup. Itu langkah pertama, kita kena tutup. Kena tutup mata jenazah. Yang kedua, kita kena ikat dagu jenazah dengan kain agar mulut tidak terbuka. Biasa kalau kita tengok jenazah, mata dia terbuka, mulut dia terbuka. Jadi kita ni orang yang awal ada kat jenazah tu, kita kena ambil kain, kita ikat dagu dia. Sebab dia akan terbuka. Bila kita tutup tu, dia rapat lah. Jadi jenazah pun akan tengok, nampak comel lah jenazah dia tu. Okey, yang ketiga, langkah ketiga, kita kena meletakkan jenazah di atas katil atau di tempat yang lebih tinggi daripada lantai. Ni salah satu cara untuk kita muliakan jenazah lah. Kalau kita letak bawah gitu macam tak molek lah ke. Jadi kita kena angkat. Bila dia dah meninggal tu, kita angkat, kita letak atas sofa ke, kita letak atas katil ke. Paling tak ada tilam. Kalau tak ada tilam, letak tikar. Letak tikar. Tu dah okey dah. Okey, yang keempat, kita kena menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Okey, ke arah kiblat. Kita kena hadapkan jenazah ke arah kiblat. Kaki ke kepala kita kena hadap kaki kiblat? Betul. Seperti kita solat dalam keadaan baring. Kaki kita ke arah kiblat. Seterusnya, kita melembutkan sendi-sendi tulang. Sebab orang sakit ni, bila malaikat Israel, dia tarik ruh kita ni, badan kita, sendi kita semua akan terik. Urat-urat kita akan saling berlawanan apa semua kan. Jadi dia akan sakit. Jadi kita sebagai orang yang sihat, kita orang yang ada di tepi jenazah tu, kita betulkan sendi dia. Kita betul gitu. Betul. Jadi kena betul lah sendi-sendi dia. Yang keenam, kita kena meletakkan tangan jenazah di dadanya seperti dalam keadaan qiyam. Lepas dah kita betul sendi dia apa semua, kita letak tangan dia di dadanya. Okey, boleh faham? Okey, yang ketujuh, kita menggantikan pakaian yang dipakainya dengan kain yang boleh menutup seluruh tubuh. Contohlah, pada saat dia menghembuskan nafas terakhir itu, dia pakai seluar pendek. Contoh. Jadi kita sebagai contoh ahli keluarga kita, jadi kita lah yang wajib ambil kain ke selimut ke, kita tutup. Sebab orang nak datang ziarah ni. Kalau kita biar gitu, terdedahlah aib jenazah tu. Macam tu. Okey, seterusnya yang ke-8, kita meletakkan sesuatu yang sederhana beratnya di atas perutnya supaya tidak kembung. Kita letaklah benda yang sederhana berat di atas perut dia sebab bila dilama-lama dia akan kembung. Sama juga kalau kita tengok ayam atau kucing yang mati, dia akan besar, dia akan kembung perut dia. Sama juga dengan manusia. Okey, itu untuk tindakan awal terhadap jenazah. Jadi bila berlaku peristiwa ataupun kejadian, orang terdekat kita melafazkan nafas yang terakhir, jadi kita boleh ikut step-step yang kita belajar pada hari ini. Boleh? Okey, yang terakhir dalam unit 1 ni kita akan belajar adab menziarahi jenazah. Okey, yang pertama, kita kena mendoakan keampunan dan rahmat Allah untuk jenazah tersebut. Okey, kita pergi kat jenazah tu, kita tanda tangan, kita doalah semoga jenazah ni diampunkan oleh Allah SWT dan Allah beri rahmat dan redha. Sebab kita masuk syurga Allah ni dengan redha Allah. Bukan sebab kita banyak beribadat. Okey. Yang kedua, kita kena mengucapkan takziah kepada keluarga si mati dalam tempoh 3 hari daripada tarikh kematian tu. Okey, apa contoh ucapan takziah? Kat sebelah ni dia ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita boleh kata keluarga si mati tu semoga bersabar dengan ujian ini. Mudah-mudahan Allah menggantikan musibah yang berlaku dengan ganjaran yang lebih baik untuk kamu. Kita antara contohlah doa yang kita ucapan yang kita boleh bagi dekat keluarga si mati. Yang ketiga, kita kena membantu keluarga si mati seperti menyediakan makanan untuk mereka. Contohnya, sebab keluarga si mati ni dia akan sibuk. Keadaan dia pun tengah sedih. Jadi kita sebagai jiran-jiran ataupun ahli keluarga tu sendiri, kita kena membantulah keluarga si mati tu. Contoh kita sedia makanan. Contoh dia mati tengah hari, ahli keluarga dia meninggal pagi, kita sedia makan tengah hari, dan sebagainya lah.
Yang keempat, kita mestilah tidak meratapi pemergian si mati dengan meraung, mengeluh dan menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh untuk meraung. Sebab itulah yang Nabi larang untuk kita meraung ataupun kita tak terima takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah jemput ahli keluarga kita tu. Okey, boleh faham adab menziarahi jenazah? Okey, baik. Okey, habis unit 1 pembelajaran kita pada hari ini. Okey, semua faham? Okey, baik. Jadi Ustaz nak kamu semua bahagikan kepada 3 kumpulan. Boleh? Bagi kepada 3 kumpulan dan Ustaz akan bagi setiap kumpulan itu satu soalan. Dan wakil daripada kumpulan tu perlu tampil ke hadapan untuk present, bentang tugasan yang Ustaz bagi sebentar nanti. Boleh? Boleh. Okey, baik. Boleh bergerak pada kumpulan masing-masing. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Kumpulan 1 boleh duduk di sebelah kiri Ustaz ni. Kumpulan 2 dan kumpulan 3, okey? Boleh bawa kursi. Fokus di situ. Okey, sini. Apa ni? Oh, kumpulan 2. Sebelahnya. Jadi gitu. Okey, jadi Ustaz akan bagi setiap kumpulan satu manila card. Okey, boleh ambil. Ambil warna pink. Okey. Okey, untuk kumpulan yang pertama, untuk kumpulan 1, tajuk tugasan yang Ustaz nak bagi iaitu nyatakan maksud, hukum dan dalil pengurusan jenazah. Dalil tu pilih. Ada 2 dalil kan? Pilih satu dalil je. Itu tugasan untuk kumpulan 1. Kumpulan 2, anda semua kena nyatakan tindakan ketika menghadapi orang yang sedang nazak. Tugasan yang kedua itu tindakan awal terhadap jenazah. Okey, itu untuk kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga, kamu semua perlu nyatakan adab menziarahi jenazah. Boleh? Okey, baik. Okey, Ustaz bagi masa 5 minit. 5 minit untuk siapkan tugasan. Okey, boleh? Okey, baik. Boleh buat adab ziarah. Siapa?
Okey, dah siap semua? Dah. Okey, baik. Kita start pembentangan kita dengan kumpulan yang pertama. Siapa wakil untuk pembentangan? Okey, boleh. Boleh datang ke depan. Okey, baik. Okey, boleh. Kenal diri. Saya dari kumpulan 1 akan saya wakil dari kumpulan 1 akan ingin membentang tentang pengurusan jenazah. Maksud pengurusan jenazah: menguruskan jenazah dengan cara tertentu mengikut ketetapan syarak. Hukum menguruskan jenazah, fardu kifayah. Dalil nakli: sekiranya kamu mati sebelumku, maka aku yang akan memandikanmu, mengafankanmu, mensolatkanmu dan mengubumikanmu. Okey, baik. Beri tepukan untuk kumpulan pertama. Okey, boleh duduk. Okey, untuk kumpulan yang kedua, siapa wakil daripada kumpulan kedua? Boleh datang ke depan. Siapa yang present? Okey ya. Okey. Okey. Okey, pelajar lain boleh bagi tumpuan. Kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan tindakan ketika menghadapi orang yang sedang nazak. Yang pertama, ajar kalimah la ilaha illallah. Yang kedua, mengingatkan pesakit bersangka baik. Yang ketiga, membaca surah Yasin. Seterusnya, tindakan awal terhadap jenazah. Yang pertama, menutup kedua-dua mata. Yang kedua, mengikat dagu jenazah. Yang ketiga, meletakkan jenazah di tempat tinggi. Yang keempat, menghadap ke arah kiblat. Yang kelima, melembutkan sendi tulang. Yang keenam, meletakkan tangan di dada. Yang ketujuh, menggantikan pakaian yang menutup aurat. Dan yang ke-8, meletakkan sesuatu sederhana berat di atas perut. Okey, betul. Okey, beri tepukan untuk kumpulan 2. Okey. Okey, tahniah untuk kumpulan yang kedua. Seterusnya kita panggil kumpulan yang ketiga untuk datang lakukan pembentangan tugasan kumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari kumpulan 3 ingin membentangkan tentang adab menziarahi jenazah. Okey, yang pertama, mendoakan keampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk jenazah. Yang kedua, mengucapkan takziah kepada keluarga si mati dalam tempoh 3 hari daripada tarikh kematian. Okey, yang ketiga, membantu keluarga si mati seperti menyediakan makanan untuk mereka. Dan juga yang keempat, tidak meratapi pemergian si mati dengan meraung, mengeluh dan menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Okey, beri tepukan untuk kumpulan yang ketiga. Baik. Okey, sekian saja pembentangan ketiga-tiga kumpulan. Alhamdulillah, Ustaz rasa semua dah faham, betul? Betul. Okey, baik. Okey, sebelum kita dah tamat untuk tugasan berkumpulan, boleh kembali ke tempat masing-masing. Angkat ya, kursi angkat, kursi angkat. Okey, boleh? Boleh duduk? Okey, dah tamat pembelajaran kita pada hari ini. Okey, hari ini kita dapat mengetahui maksud, dalil dan hukum kepada pengurusan jenazah, dan seterusnya kita dapat mengetahui apa tindakan kita bila menghadapi orang yang sedang nazak, dan kita dapat tahu apa tindakan awal ketika kita menghadapi orang yang telah meninggal dunia. Okey, dan yang terakhir kita dapat belajar juga hari ini iaitu adab kita menziarahi jenazah. Okey, semua faham ya? Faham. Okey, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ustaz sediakan beberapa soalan untuk para pelajar jawab di rumah. Okey.
Untuk kelas seterusnya kita akan bincang soalan-soalan ni, boleh? Okey, baik. Ya, bismillah. Okey, baik, semua dah dapat Okey, setakat ni saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, boleh bangun? Terima kasih Ustaz. Baca doa. Okey, baik, terima kasih.